Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 5,024 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 17,402 anggota, telah membuat 65,911 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 4,366 pasaraya, 5,848 restoran, 1,218 penjaja dan 597 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,640 tempat ibadah serta 1,404 tempat riadah. PDRM telah menahan 121 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 32 individu telah direman, manakala 2 individu diberikan jaminan. 87 individu lagi dikenakan kompaun. Jadi seperti saya sentiasa katakan bahawa pihak polis tidak lagi boleh berkompromi dengan kesalahan-kesalahan engkar PKPP ini ataupun melanggar SOP PKPP. Dari jumlah yang saya sebutkan tadi jelas menunjukkan masih ramai yang gagal mematuhi SOP PKPP ini. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah premis beroperasi lebih masa. Aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial. Aktiviti lain yang melanggar SOP kuarantin wajib di rumah serta aktiviti judi dalam talian. Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang gagal mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Ini termasuklah pemakaian pelitup muka di tempat awam yang sesak seperti di pasar atau pusat membeli belah dan juga di dalam pengangkutan awam. Kerajaan berharap dan sangat berterima kasih kepada orang ramai yang menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa untuk melaporkan apa-apa tindakan yang melanggar SOP. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops benteng yang melibatkan PDRM, ATM, rela dan agensi-agensi lain masih mengawal ketat sempadan negara dari dibolusi oleh parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, PDRM telah membuat 63 sekatan jalan raya Ops benteng dan memeriksa 35,471 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 2 warga asing di sekatan jalan raya Ops benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang membolusi kawasan sempadan secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang terlibat membantu penyeludupan parti ini.
mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,506 op sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 16 operasi sanitasi yang meliputi 13 zon termasuk 1 zon kuning di 7 buah negeri termasuk Sabah iaitu 6 operasi, Melaka 3 operasi, Kedah dan Terengganu 2 operasi. Op sanitasi ini melibatkan 65 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 90 anggota pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi lain. Turut menyertai op sanitasi awam adalah 7 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, daripada 24 Julai hingga 5 Ogos, seramai 6,473 individu telah pulang ke tanah air dari 30 buah negara melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan semua mereka telah ditempatkan di 26 hotel dan 5 institut latihan awam ILA di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Kelantan, Perak dan Perlis. Daripada jumlah tersebut, seramai 18 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan kerana positif COVID-19. Kerajaan memandang serius insiden ketidakpatuhan SOP kuarantin di rumah yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Gawai Kementerian Kesihatan bersama dengan anggota polis telah membuat 2,018 pemeriksaan mengejut semalam bagi memastikan semua yang terlibat mematuhi SOP yang ditetapkan, yang mana 1 individu telah dikenakan tindakan. Sehingga kini, PDRM telah mengambil tindakan di bawah Seksyen 22(B) Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 terhadap 31 individu yang telah melanggar SOP kuarantin di rumah, termasuk yang keluar menggunakan gelang kuarantin keluar daripada kawasan rumah masing-masing. Kertas siasatan telah dihantar ke pejabat peguam negara untuk tindakan susulan. Tindakan lanjut sama ada ingin dihadapkan ke mahkamah atau tidak, ianya adalah di bawah bidang kuasa peguam negara, Jabatan Peguam Negara. Bagi pihak polis, mereka telah menghantar investigation paper ataupun kertas siasatan dengan cadangan tindakan seterusnya. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP semalam telah meneliti dengan garis panduan yang perlu diguna pakai di pilihan raya kecil, SLIM, PRK SLIM, dan kita bersetuju supaya SOP PRK Cini digunakan di PRK SLIM dengan beberapa penambahbaikan. Antara SOP yang dipersetujui termasuklah bilik gerakan parti dan bilik gerakan kecil dibenarkan dibuka sepanjang tempoh pilihan raya, termasuk pada hari mengundi dengan syarat mematuhi SOP yang ditetapkan oleh SPR. Walau bagaimanapun, bilik gerakan ini perlu didaftarkan dengan pihak SPR terlebih dahulu
untuk memudahkan proses pemantauan. Dari segi kempen dan ceramah, kita hanya membenarkan di kawasan tertutup atau di kawasan berpagar sahaja bagi memudahkan proses pemantauan dan juga pemeriksaan suhu badan serta SOP-SOP yang lain. Jumlah kehadiran perlu mengikut keluasan kawasan dengan penjarakan sosial dan tidak melebihi 250 individu pada satu-satu masa. Oleh kerana ianya melibatkan kawasan awam dan tentunya ada kemungkinan bersesak-sesak, maka pelitup muka diwajibkan. Waktu untuk keluar mengundi. Kita harap pengundi digalakkan untuk mengikut ketetapan yang telah pun ditetapkan, yang akan ditetapkan oleh SPR bagi mengelakkan berlaku kesesakan di tempat mengundi, walaupun ianya bukanlah diwajibkan, tetapi kita galakkan, takut bersesak pula sewaktu beratur di tempat pengundi. Dan insya-Allah SPR akan mengadakan perbincangan bersama wakil-wakil parti politik ataupun individu-individu yang akan bertanding nanti mengenai garis panduan pilihan raya yang memerlukan penilaian berdasarkan situasi semasa. Suka saya jelaskan bahawa SOP yang dikeluarkan ini adalah berdasarkan Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mencegah jangkitan wabak COVID-19 semasa PRK berjalan. Jadi SOP-SOP yang kita keluarkan itu adalah berkaitan dengan kesihatan. Dan ianya tidak berkaitan dengan SOP ataupun peraturan pilihan raya. Kerana peraturan pilihan raya adalah di bawah kuasa dan tanggungjawab SPR. Dan seperti kita tahu, SPR merupakan badan bebas, jadi setiap aktiviti, setiap peraturan yang berkaitan dengan pilihan raya adalah di bawah SPR. Tidak ada kena-mengena dengan Akta 342 yang hanya menjaga kepentingan kesihatan. Jadi SOP yang saya sebutkan tadi adalah berkaitan dengan Akta 342. Mesyuarat khas juga bersetuju pada dasarnya dengan cadangan penganjuran Malaysia Agriculture, Horticulture dan Agrotourism ataupun MAHA 2020 yang dibentangkan oleh MARDI. MAHA 2020 dicadangkan diadakan pada 26 hingga 29 November 2020 secara hybrid, iaitu fizikal dan maya, secara virtual. Pihak MAEPS ataupun Malaysia Agro Exposition Park Serdang akan menyediakan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi tujuan penganjuran MAHA 2020. Antara garis panduan yang perlu dipatuhi termasuklah hanya peserta yang diberikan kad jemputan sahaja dibenarkan masuk dan kehadiran perlu direkodkan. Peserta-peserta antarabangsa, kalau dulunya ramai daripada peserta antarabangsa yang terlibat, tetapi kini berdasarkan PKP yang masih kita laksanakan dan pintu masuk negara masih ditutup, peserta antarabangsa hanya dibenarkan terlibat secara atas talian. SOP yang lebih detail dan pelaksanaan akan diperhalusi dan dibincangkan lanjut oleh mesyuarat jawatankuasa teknikal. Kita dengar pembentangan beberapa SOP yang ketat telah pun dibentangkan dan kita pun bersetuju, cuma beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan. Jadi banyak tempat-tempat yang sewaktu dibentangkan tidak ada sewaktu MAHA seperti biasa. Kalau dulu MAHA merekodkan hampir 300,000 satu hari. Sekarang ini jumlahnya dihadkan. Tak sampai 100,000, kalau tak silap saya 70,000 saja satu hari. Dan bus yang ada di dalam hall A dan B dan sebagainya
maha tersebut, tapak maha juga dikurangkan supaya dapat dijarakkan antara bus dengan bus ataupun gerai dengan gerai yang lain. Dan SOP biasa yang standard akan terus digunakan. Saya difahamkan banyak pameran-pameran yang dulunya ada seperti pameran ternakan dan sebagainya sudah ditiadakan. Jadi insya-Allah kita akan bentangkan secara detail selepas jawatan kuasa teknikal memutuskan. Saya juga nak ingin maklumkan bahawa kerajaan akan melaksanakan kempen pembudayaan norma baru yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 8 Ogos 2020 di Kompleks Sukan Paguh, Johor. Pada masa yang sama juga, pada hari yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan logo dan tagline kempen ini serta pelancaran buku pembudayaan norma baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ya. Seperti kita tahu, ramai rakyat yang sudah rasa selesa, alpa dengan SOP dan norma-norma baru ini, jadi kerajaan akan melancarkan kempen supaya norma baru ini akan menjadi sebahagian daripada budaya kehidupan seharian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wabak COVID-19 ini sebenarnya telah merebak ke seluruh dunia dan sehingga hari ini 18.7 juta orang telah disahkan positif COVID-19. Dan amat malang sekali, seramai 705,000 nyawa telah diragut oleh virus ini. Semalam sahaja 4,310 individu telah terkorban dan agensi berita Reuters telah melaporkan secara purata satu kematian akibat COVID-19 ini setiap 15 saat. Alhamdulillah, Malaysia telah berjaya mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini dengan tindakan yang pantas untuk memperkenalkan PKP serta menutup sempadan negara. Kerjasama dan kawalan kendiri tuan-tuan semua telah membantu kerajaan di dalam usaha untuk melandaikan lengkung jangkitan COVID-19 ini. Sepanjang tempoh PKP ini, kelonggaran telah pun diberi untuk pembukaan semula kebanyakannya sektor ekonomi serta aktiviti seharian seperti riadah dan lain-lain. Namun begitu, kelonggaran ini tertakluk kepada garis panduan yang telah pun ditetapkan. Garis panduan ini bertujuan untuk membendung penularan semula COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Jika langkah-langkah pencegahan gagal dipatuhi, kadar kes pastinya akan meningkat kembali. Kita dah lihat beberapa minggu lepas, 2 minggu lepas pun, kita telah pun berjaya melandaikan dan mengurangkan jangkitan COVID-19 ini sehingga kita dapat kosong COVID positif selama 3 hari berturut-turut, kosong. Tetapi oleh kerana beberapa kelalaian yang dilakukan oleh kita, akhirnya COVID positif menjadi 2 angka dan berterusan selama 5 hari. Alhamdulillah, mungkin dengan kesedaran baru kita dapat melandaikan semula. 2 hari berturut-turut kepada jumlah 2 dan 1 pun pernah berlaku. Oleh itu, kitalah yang boleh menentukan sama ada COVID positif akan terus meningkat ataupun terus menurun. Jadi, sama-samalah kita
mengambil tindakan untuk mengawal COVID positif ini daripada meningkat dengan kita terus mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Soalan saya adalah berkaitan dengan rintihan penduduk di Pekan Apoh berikutan kluster Sivarangga. Ada laporan media menyebut mereka mengeluh kekurangan bekalan makanan sehingga kan bekalan roti di kedai runcit pun telah habis. Apakah tindakan kerajaan untuk membantu manakala mereka sedang dalam fasa PKPD secara pentadbiran? Mungkin ada dibincangkan dalam mesyuarat. Okey, apabila kita sebut secara pentadbiran, bermakna mereka masih boleh bebas keluar untuk membeli barangan dan makanan dan sebagainya. Ya, cuma mereka apabila dah dilakukan swab test, mereka juga boleh keluar pun daripada perkampungan mereka yang di lockdown tadi. Ya. Jadi mereka bebas. Bukan makna seperti PKP dulu. PKPD biasa, mereka langsung tak boleh keluar daripada rumah masing-masing. Sekarang mereka masih boleh keluar. Kedai-kedai yang menjual barangan keperluan asas dibuka seperti biasa. Restoran dibuka seperti biasa. Kedai-kedai runcit dibuka seperti biasa. Cuma saya percaya restoran makanan mungkin tidak dibenarkan makan di premis tersebut tetapi berbungkus. Jadi berbeza dengan PKP yang langsung tak boleh keluar, akhirnya kerajaan terpaksa menghantar makanan untuk setiap rumah. Tapi ini kerana mereka bebas keluar, boleh membeli makanan dan sebagainya, jadi tak timbul isu kalau mereka tiada makanan. Cuma kalau timbul isu yang berkaitan dengan banyak produk-produk telah habis di kedai-kedai di kawasan tersebut, insya-Allah saya akan memaklumkan kepada KPDN HEP supaya boleh ditambahkan mana-mana kekurangan yang melibatkan keperluan rakyat di kawasan yang kita lockdown secara pentadbiran tersebut di Kedah, sama ada di Kubang Pasu ataupun di Padang Terap, insya-Allah. Okey. Ini mengenai laporan yang mengatakan bahawa beberapa hotel yang dijadikan pusat kuarantin didakwa keadaannya amat kotor dan juga makanan yang disediakan juga bermasalah. Adakah Datuk Seri menerima mengenai laporan tersebut? Yang kedua, Datuk Seri, mengenai tadi yang kebenaran PKPD di Kedah itu, maksudnya pergerakan yang dibenarkan itu intra-zone, Datuk Seri, bukan zon merah kuning ke hijau? Okey, yang pertamanya dari segi makanan yang tidak berkualiti di hotel-hotel yang kita jadikan sebagai pusat kuarantin. Perkara ini telah pun dimaklumkan kepada NADMA dan saya difahamkan NADMA telah pun mengambil tindakan. Dan yang terbaru daripada NADMA yang saya dapat ialah menu itu pun telah pun ditukar. Menu yang diadukan ya bahawa tidak bermutu dan sebagainya telah pun ditukar. Dari segi pergerakan di dalam kawasan PKPD yang di pentadbiran tersebut, mereka masih boleh berjalan di dalam kawasan yang di lock tersebut. Masih boleh berjalan dengan bebas. Tetapi mereka nak keluar pun mereka perlu mendapat kebenaran dan sebagainya dan disaring kesihatan. Disaring dari segi suhu dan sebagainya. Mereka masih dibenarkan untuk bekerja. Misalnya keluar bekerja, mereka boleh keluar bekerja. Tetapi sebelum mereka keluar, mereka sudah pun dipastikan negatif apabila swab test dilakukan. Dan bila nak keluar daripada kawasan yang ada sekatan jalan raya tu, masih perlu
saring dari segi suhu dan sebagainya. Dari segi nama dan sebagainya masih perlu dilaporkan supaya kalau berlaku apa-apa kita dapat mengesan mereka. Jadi kebebasan tu masih ada. Seperti juga PKP di pentadbiran yang pernah dilaksanakan dulu di Kampung Baru kita pernah melaksanakan, di Pasar Ceras kita pernah laksanakan, di Pasar Bahau kita pernah lakukan. Ya, kita masih lagi ada kebenaran untuk mereka bergerak. Ya, okey. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.